Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita nak mula majlis, saya ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua sahabat MD Juz. Seperti biasa insya-Allah kita akan salli ala sayyidina Muhammad menggunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, salli ala sayyidina Muhammad, dan kita masih berada pada ayat yang ke 275. Ayat yang ke-275. Salli ala sayyidina surah Al-Baqarah. Ingat semalam kita baca ayat tu tapi kita masih belum habis syarahan dia pada satu ayat yang terakhir. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sikit je. Kemudian insya-Allah kalau berkesempatan kita akan sambung pada ayat yang berikutnya 276. Dan seperti biasanya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, di idea ataupun tujuan kita memilih untuk membaca kitab tafsir pada pagi hari ini, salli ala sayyidina Muhammad, sebab tamanya sebab kita nak mulakan kehidupan kita dengan kita baca Al-Quran. Jadi saya nak sahabat-sahabat semua tolong pergi ambil Quran dulu. Yang masih belum ada Quran di tangan, sila ambil Quran dulu. Kita nak baca, biasa kita akan baca 5 ayat. Kita akan baca 5 ayat pada setiap hari. Kita mukadimahkan hidup kita dengan kita baca Quran. Itu mula pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم Kamu tu ha? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Nu'man Bashir ngelak satu ayat ni. Kena denda. Alhamdulillah, salli ala Sayyidina Muhammad.
Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang istiqamah dengan kita. Pak Long, Pak Abang, Pak Long, Bikers. Baik, Alhamdulillah, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita akan sambung tafsir ayat 275, tapi pada ayat yang ujung dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tu ayat yang terakhir. Apa ni, salli ala Sayyidina Muhammad daripada keseluruhan ayat 275. Buka pada muka surat 521. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Mariani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq, terima kasih, waalaikumsalam. Nur Lidah, terima kasih. Iqbal, waalaikumsalam. Ummu Arwah, waalaikumsalam. Siapa yang kembali apa ni? Kembali mengambil riba. Kembali mengambil riba. Salli ala Sayyidina Muhammad. Zakiyah Taib, Assalamualaikum Ustaz, mohon ulaskan juga tentang insurans konvensional. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada dua aja pilihan, satu yang konvensional, satu yang Islamik. Maka pilihlah yang Islamik berbanding dengan konvensional. Biasanya bila kita sebut konvensional, dia bukan Islamik, yang tu yang saya faham lah. Kalau disebut konvensional, biasanya dia bukan Islamik. Maka kita perlu untuk memilih yang Islamik. Romiah Rahman, macam mana nak senyum macam ustaz? Aduh, macam mana nak jawab tu? Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Mawan ada, siapa yang kembali, yakni kembali mengambil riba, yakni mereka yang kembali melakukan perbuatan riba setelah salli ala Sayyidina Muhammad, datangnya larangan Allah terhadap riba, akan berhak mendapatkan hukuman yang telah tegaknya hujah ke atas mereka. Jadi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang hari tu kemarin, semalam, yesterday. Beza tuan-tuan, kalau orang utara ni dia cakap kemarin itu ialah semalam. Kalau orang KL dia sebut semalam. Kalau orang utara ni dia sebut kemarin. Kalau orang kampung saya dia sebut yesterday. Semalam. Jadi kalau saya sebut kemarin tu, tuan-tuan boleh faham. Kalau kita sebut, kalau dekat sebelah apa ni, KL sana sebut kemarin tu, apa ni dia panggil apa? Day before yesterday. Kita panggil apa? Kemarin dulu. Kami sini panggil kemarin dulu. Kemarin dulu tu maksud orang sana cakap kemarin. Gitu. Tuan-tuan, kalau saya sebut kemarin tu, tuan-tuan convert saya siap pakai apa ni dia panggil apa tu? Google Translator. Translate saya siap. Kalau sebut kemarin tu maksud dia apa ni, semalam. Gitu. Kemarin kita dah bincang tentang orang yang bila dia salli ala Sayyidina Muhammad dapat maklumat ataupun ilmu berkaitan dengan pengharaman riba, lalu dia tinggalkan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kita bincang kemarin. Maka dia dapat kelebihan, dia dapat pengampunan, salli ala Sayyidina Muhammad, dan daripada apa ni, yang dia dapat itu diampunkan oleh Allah sebagainya. Tu selesai yang tu. Hari ini kita akan bincang, dan Allah pula cerita pula tentang orang yang salli ala Sayyidina Muhammad, dia bila dia dapat maklumat tentang riba, tuan-tuan tolong jangan jadi orang macam ni. Nah, kita mengaji ni supaya kita nak beramal dengan dia. Kita mengaji ni, Allah, tuan-tuan, bukan Allah bagi saja-saja. Bukan Allah bagi saja-saja. Kita hari ini subhanallah, Allah nak bagi ilmu ni kat kita. Mungkin hari inilah first time kita dapat apa ni, sama-sama dalam satu kuliah. Mungkin di kalangan kita ni ada yang first time. Subhanallah, dan dia tak plan pun, tak sengaja pun, ada kawan dia tag dia ke apa ke, terus kemudian dia tengok, subhanallah, tiba-tiba bincang tentang riba yang dia memang pernah buat, beramal dengan riba tersebut. Maka tujuan dia supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah nak bagi dekat dia ilmu tu, dan Allah nak keluarkan dia daripada kemaksiatan tersebut. Sebab Nabi SAW sebut, man
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan ilmu. Allah akan faqihkan dia. Allah bagi dekat dia ilmu tu. Macam Kak Nurmah Sharif ni, saya first time join. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nurmah yang sudi untuk memilih kita. Fadilah pun sama, betul first time juga. Subhanallah. Itu sahabat-sahabat kita yang baru first time saya ikut. Subhanallah, saya semak tuan-tuan. Dan mungkin dalam keadaan Allah nak gerak kita ni, ataupun Allah nak bagi kat kita ilmu supaya kita keluar daripada perkara-perkara yang kita tak tahu sebelum ni. Kata rupanya tak boleh, hari ni baru kita tahu. Jadi waktu tu bila kita dapat benda maklumat tu, maka waktu tu kita ada dua option. Yang pertama kita tinggalkan, yang kedua kita masih meneruskan dengan amalan tersebut. Ni. Dan Allah sebut dua-dua tu. Pertama hari tu, kemarin ni Allah sebut tentang orang yang dapat saja larangan tersebut lalu dia tinggalkan, macam mana para sahabat Nabi SAW. Kelompok yang kedua, hari ni kita nak bincang pula, apakah keadaannya seandainya kita, Zafirah pun sama, first time juga, ahlan wa sahlan. Inas Ahmad pun sama, first time juga, Masya Allah. Kasmah Talib pun sama, first time juga, subhanallah, Ustaz Syahmat. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Noeli pun sama, first time juga, Masya Allah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang baru first time dengan kita, subhanallah, salih asyamat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ni bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Lepas pada ni insya-Allah tiap hari sahabat-sahabat kita yang first time, kita tiap hari kita akan baca Quran at least 5 ayat, dan kita nak tafsirkan perkataan ataupun ayat tersebut sehinggalah nanti khatam 30 juzuk kita dengan kita membaca Quran beserta dengan tafsiran dia, subhanallah. Best. Baik, hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masuk orang yang kedua, orang yang bila dia dapat satu maklumat kemudian dia memilih untuk kekal dengan kemaksiatan tersebut. Dia dapat peringatan Allah tentang riba, tapi dia memilih untuk dia masih kekal dalam riba tersebut. Mari kita tengok, dan kita harap kita jangan masuk dalam kelompok ni. Usahalah macam mana pun nak keluar daripada riba ni. Pasal apa? Tu kita tengok sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tadi yang kita baca ni kan salah satu ayat tu. Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tengok ni. Muka surat pada ayat yang ke-berapa? Tuan-tuan cuba buka tengok. Muka surat pada ayat yang ke-280. Apa Allah kata dalam ayat 280? Nampak? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Bukan Taman Sarah tu, atas tu, atas. Dia nampak Taman Sarah tu aja. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu salli ala sayyidina Muhammad melakukannya, jika kamu salli ala sayyidina Muhammad tidak mengerjakannya, apa dia? Meninggalkan riba tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tak meninggalkan riba tersebut, apa kata Allah? Salli ala sayyidina Muhammad, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah bahawa kamu telah memilih untuk berperang dengan Allah dan Rasul. Subhanallah. Allah dan kita memilih untuk perang dengan Allah dan Rasul. Na'udzubillahi min dalik. Jangan main-main tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak semayang pun tak sampai lagi Allah sebut tentang Allah dan Rasul isytihar perang. Salilah Mak Rasid, first time juga, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan selamat datang kepada keluarga besar Jafri Mahmudi. Ahlan wa sahlan. Terima kasih, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tu ingat tu pesanan Allah tu. Allah dan Rasul salli ala sayyidina Muhammad mengisytihar perang kepada orang yang memilih untuk duduk dalam riba. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni setelah datang larangan Allah terhadap riba, mereka akan berhak untuk mendapat salli ala sayyidina Muhammad hukuman yang telah setelah tertegaknya hujah ke atas mereka. Daripada tahu ilmu tu tapi masih memilih untuk berkekalan dalam riba, masih memilih untuk duduk dalam riba, maka subhanallah akan tertegaklah dia berhak untuk mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Peminat Singapura Zuraimi
Masya-Allah. Saya lah tak sabar nak jumpa Zuraimi ni, masya-Allah, daripada Singapura. Baik, maka dari itu ayat selanjutnya Allah berfirman, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ni takut ni. Allah kata apa? Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Hum, mereka semua, fiha, di dalam neraka itu, khalidun. Apa khalidun? Kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengar benda-benda yang kita tak mau, yang kita takut, yang kita minta Allah jauhkan daripada kita, kita akan kata apa? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada yang demikian itu. Dia bila dengar ni, Allah kata apa? Allahumma salli alaihi faulaika ashabun nar. Ashabun nar ni maksud dia penghuni-penghuni neraka. Ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga. Ashabud darul faizin. Penghuni-penghuni darul faizin. Ada dekat ni lah, kompleks Islam Darul Faizin ni. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan, salli ala dia panggil orang-orang yang attach, orang-orang yang duduk dekat situ. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia panggil ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Bukan kalau setakat penghuni neraka tu pun takut sangat dah. Kita duk cerita baru ni tentang neraka tu kan, sampai berapa sesi dia cerita pasal neraka, tak habis-habis. Punya banyaklah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cerita-cerita dan maklumat tentang kedahsyatan neraka ni. Masuk neraka tu pun tak sanggup lagi dah. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tak sanggup dah. Apatah lagi hum fiha khalidun. Mereka kekal pula dalam neraka, tak keluar-keluar dah. Allahu Rabbi salli ala sayyidina Muhammad. Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir, dia menceritakan ketika turunnya firman Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Kita baca kemarin ni. Bangkit di padang mahsyar dia ke mana? Orang-orang yang makan, yakni mengambil riba, tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan al-muqabarah. Apa maksud al-muqabarah ni? Sebuah perjanjian pengolahan tanah dengan bagi satu hasil tertentu dan mengandungi unsur-unsur riba. Disebut satu perjanjian ni, siapa tinggal perjanjian macam ni, ada satu bentuk perjanjian yang perjanjian ni urusan tanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dan dalam perjanjian tu ada unsur-unsur riba. Siapa yang melakukan perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah dan Rasulnya telah menyerukan perang terhadapnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu Allah Rabbi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang tanya tentang ESB, Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan. Dia sedang berusaha untuk mengeluarkan ESB ni daripada yang syubhah. Saya baru ni, hari tu saya pergi, kita duk bincang tentang ESB. Mula-mulanya ada satu pihak kata halal, satu pihak kata harus, satu pihak lagi kata tidak tepat dengan syarak. Ada satu bahagian daripada investment, duit tu disimpan di satu tempat dan akaun tersebut duduk di bawah akaun tidak patuh syariah. Yang itu menyebabkan akhirnya ada sebagai yang meletakkan dia sebagai yang tidak patuh syariah tu. Antaranya termasuk sallallahu alaihi wasallam, ada fatwa-fatwa negeri yang kata tak patuh syariah, termasuk dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Suruhanjaya Security juga meletakkan demikian. Tapi dalam perbincangan hari itu, saya ingat pun dah hampir 2 tahun lepas dah kot, dekat UKM waktu saya ingat kita duk bincang tentang benda tu, dan dia kata semua pihak sudah mula, sebab sallallahu alaihi wasallam adalah panjang cerita dia.
Dan salih ala Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan nak berpegang, ada salih Sayyidina Muhammad, ulama-ulama daripada negeri kita juga, salih Sayyidina Muhammad, dan Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri yang meletakkan keharusan untuk kita buat investment dalam ESB. Maka subhanallah tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pegang mana terpulang pada tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan nak keluar, tuan-tuan daripada khilaf, tuan-tuan tak payah ambil. Ada satu pihak kata boleh, satu pihak kata tak boleh, tuan kata saya tak mau Ustaz, saya gelisah kalau macam tu, keluar. Kata Nabi, dak ma yaribuka ila ma la ribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil benda yang sahih yang tak ragu kepada kamu. Itu pilihan yang terbaik. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mudah-mudahan. Jadi kita meraihkan kedua-dua pendapat. Satu pendapat kata okey, satu pendapat kata tak okey. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Kita pulang pada kita sendiri. Nah, tapi tu macam itulah, banyak lagi lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, mari kita sambung lagi. Ingatlah, kemarin kita ada bincang orang yang beramal dengan riba, apa yang berlaku kat dia, dia bangkit di padang mahsyar ni macam dalam keadaan dia macam orang gila. Dia tak boleh nak berdiri. Kata sebagian, dia sampai dia tak mampu untuk berdiri. Bangkit dalam keadaan macam dia kerasukan syaitan. Mungkin ketakutan yang teramat sangat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW dalam riwayat cerita kemarin, perut dia membusung macam besarnya macam rumah. Macam besarnya macam rumah perut dia, subhanallah. Orang yang makan riba. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ada satu riwayat yang cerita yang ada akan keluar ular daripada perut dia nanti di padang mahsyar. Subhanallah tuan-tuan, sebab ni benda-benda yang sangat menakutkan. Bukan, maka Nabi SAW, habis Nabi SAW cerita tentang ayat tu, maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi pun kata apa? Siapa yang ni duduk beramal dengan al-mukhabarah ni, satu perjanjian pengolahan tanah dengan hasil tertentu dan mengandungi unsur riba, kata Nabi SAW, maka Allah dan Rasul telah mengisytiharkan perang terhadap mereka. Tu kena hati-hati sikit. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, khair, sambung. Hadis yang serupa diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, yakni daripada jalur Ibnu Quthaim. Beliau mengatakan hadis ini memenuhi syarat sahih Muslim. Akan tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Al-mukhabarah disebut juga dengan istilah al-mudhara'ah, iaitu menyewa bahagian pertanian dengan bayaran sebahagian hasil tanah tersebut. Al-muzabanah ialah memberi kurma basah yang masih di pohon dengan tamar, yakni kurma kering, sedangkan al-muhaqqah adalah membeli biji-bijian di batangnya yang masih di ladang, yakni dia masih muda, dengan biji-bijian yang sudah masak ataupun siap dipetik. Diharamkan ketiga transaksi di atas dan yang semisalnya untuk menutup pintu riba. Benda yang tak pasti. Buat perjanjian untuk beli benda yang masih di pokok, masih ada di pokok. Ada sebahagian di pokok, ada sebahagian di tanah. Adalah perjanjian-perjanjian. Dia perjanjian yang Nabi SAW tak bagi ini sebab takut kita nanti di sana wujudnya unsur ketidakpastian. Dia dah bayar dah, tapi tak tahu selagi boleh dapat hasil ataupun tidak, sebagainya lah. Maka ulama bahas panjang tentang perkara tersebut. Maka dari itu para fuqaha berpendapat bahawa ketidakketentuan terhadap sebuah persamaan sama halnya dengan mufadalah, yakni melebihkan salah satu daripada dua hal ataupun riba fadl. Berangkat daripada pengertian ini, ulama mengharamkan segala bentuk mufadalah yang menurut mereka akan menjerumuskan kepada riba serta wasilah-wasilah menuju ke sana. Perbezaan pendapat dan pandangan mereka terhadap masalah ini dikarenakan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Habis itu sekadar sedikit salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ibnu Kathir memetik sedikit daripada salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang perbincangan fuqaha ataupun alim ulama berkaitan dengan pembelian ataupun perjanjian salli ala Sayyidina Muhammad, pembelian-pembelian yang di sana adanya unsur-unsur riba. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tujuan kita mengaji ini supaya kita berhati-hati, tuan-tuan, supaya kita lebih berhati-hati. Dulu mungkin kita macam tak kisah sangat, tapi lepas pada ni Nurita Kamsi kata pajak bunga, pajak dia kena bayar sekali dengan dia punya bunga, kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, itu kita kena ambil berat sikit.
Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas setiap orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 76. Ini di kalangan alim ulama. Kata apa? Ni ustaz ni kata boleh. Macam mana dengan ustaz yang kata tak boleh? Oh, ulama ni kata boleh. Macam mana ulama yang kata tak boleh? Nah, Kak Sarimah binti Jantan kata, di antara jalan untuk kita keluar daripada riba kita konvensional kita yang telah kita buat ni, maka tuan-tuan, apa yang kita boleh buat ialah kita refinance dekat bank yang ada loan Islami, yang mana masih boleh buat. Yang mana yang dah tak boleh refinance dah, dia pi dah, dia dah usaha dah, ni bukan langsung tak usaha nah, dia kena usaha. Ulama sebut dua keadaan. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, dia pi bataikan loan dia tu, kemudian dia refinance balik kepada yang Islami. Dia pi kat bank, ustaz macam mana ni, ustaz pula, kat bank mana ada ustaz. Dia pergi dekat bank, dia pergi jumpa dengan pegawai bank tu. Dia kata, ni loan saya ni sebelum ni konvensional. Habis tu macam mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, boleh tak saya nak tukar pi Islami? Dia kata, oh nak tukar saja tak boleh, kena buat refinance. Refinance boleh tak saya nak refinance? Tengok-tengok, okey, tuan ni masih muda, umur belum 40 lagi. Okey, kita buat balik, buat calculation balik sebagainya. Salih Ahmad buat refinance semula. So dengan maksud baki daripada duit, daripada loan yang sebelum tu dipindahkan kepada, disettlekan, kemudian dia buat loan baru tu pi top up, pi tutup loan lama tu, kemudian dia buka loan baru, dia panggil refinance. Refinance yang Islami. Mudah-mudahan. Jadi okey, selesai. Oh, tapi ustaz, hari tu yang konvensional kena bayar RM800. Mai yang Islami ni pula kena bayar RM850 ustaz. RM50 ustaz. RM50 ustaz. RM50 ke? No, nak hum fiha khalidun. Ni saya. Dia nak jadi ashabun nar hum fiha khalidun ke? Jadi ahli neraka dan kekal dalam dia ke? Kan nak kira RM50 tu. Faham ni saya Muhammad ni. Telah sampai kat dia peringatan. Apa ustaz? RM50 je ustaz, daripada saya tu bangkit dekat padang mahsyar macam orang gila kerasukan syaitan, baik saya pi saya buat lillahi taala kerana Allah. Dan waktu tu iman. Faham ni sallallahu alaihi wasallam? Dulu kita tersilap. Kemudian yang kedua pula, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, dia pi kat bank, dia kata, boleh tak saya nak tukar ni, sebab saya ni tak pernah duduk dengar kuliah. Pagi-pagi tu entah lagu mana kawan saya hantar WhatsApp apa, saya pun tekan-tekan, tengok-tengok cerita tentang riba. Saya pun naik takut. Duduk cerita dekat dia punya pegawai bank tu. Pegawai bank tu pun duduk dengar dia cerita. Tahu tak nanti bangkit macam orang gila. Lepas tu macam kena kerasukan syaitan. Tahu tak? Tahu Allah kata apa? Hum fiha khalidun. Cerita. Tenganga pegawai bank tu. Terus insaf dia. Terus bangkit mayang taubat 2 rakaat. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tapi bincang-bincang pegawai bank tu kata apa? Saya minta maaf lah tuan, bukan tak mau nak tukar Islami, tapi tak boleh nak buat dah. Sebab tuan ni dah sallallahu alaihi wasallam, dah usia pun dah lanjut dah umur dah dekat 50 ke 50 lebih dah. Dia tak boleh nak pindah pun tak boleh dah sallallahu alaihi wasallam. Sebagainya bincang pimpang memang tak lepas pi, nak buat pun tak boleh pi. Nak buat lagu mana? Nak pindah nama anak, buat nama anak, fikir macam-macam ni, cari jalan macam-macam, tak boleh nak buat. Akhirnya kata ulama, buat macam mana? Kita teruskan juga dalam keadaan yang pertama kita bertaubat atas kesilapan kita yang dulu, yang kedua kita masih simpan dalam hati kita tidak redanya kita dengan urusan tersebut. Ni yang terus ni bukan sebab reda ni, yang terus ni sebab aku tak boleh nak buat apa dah. Tak reda. Kalau boleh aku nak buat ni, kalau boleh nak keluar ni sebab takut ni. Kalau boleh tu, kalau kau boleh tu nak keluar sebab takut, tak mau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, jadi subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita boleh buat apa? Kita kena usaha. Minta ampun pada Allah dan mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Dan yang kedua, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tak reda dengan perbuatan kita tu. Tak reda, tak boleh nak reda. Faham nah? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sambil-sambil kita usaha tengok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Norela tanya, saya dah tukar KWSP daripada konvensional ke syariah. Alhamdulillah. Tahniah. Bagaimana nak buat dengan duit yang diambil nanti? Tak ada masalah apa.
Guna macam biasa saja, insya-Allah. Kita dah bincang dah buat perbincangan ni kemarin. Nah, bila kita keluar daripada yang riba tu daripada riba tu kepada yang Islami, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Sebab dulu kita tak ada pilihan, dulu kita tak ada option. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey nah. Tuan-tuan, ada yang sahabat yang tanya tentang loan-loan yang tertentu. Loan-loan tertentu yang tak ada option. Ada disediakan kepada kita loan yang untuk terkait dengan pelajaran, kan, yang terkait dengan pelajaran kita apa semua. Yang satu-satunya yang provide loan tu, dia tak ada yang Islami. Kita tak ada option lah. Kalau kita tak ambil tu, maka kita tak boleh nak sambung belajar. Kita tak ada pilihan. Bila tak ada pilihan, tu cerita lain. Tapi bila ada pilihan, kita wajib memilih yang Islami. Faham tak? Sebab boleh faham tak? RHB Islam pun ada, dah habis bayar, simpang kat tabung haji, boleh. Salli ala sayyidina. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah semua sahabat-sahabat kita yang menyaksikan pagi ni banyak yang ambil loan Islami, alhamdulillah. Salli ala sayyidina. Ni tuan-tuan, baru-baru ni kan, bila duduk lepas PKP hari tu, mula PKP, lepas PKP ada yang D, ada yang B, kan. D ni yang tak boleh keluar langsung tu, yang kena buh pagar besi tu, pagar apa? Pagar duri tu. Kan? Orang utara kata kawat duri. Kan? Salli alaihi Muhammad. Lepas pada tu PKPB. Lalu Dipah Miko tanya, kalau simpanan bank macam mana? Sama, ambil bank, ambil simpanan yang Islami. Tuan-tuan salli alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan tengok lepas pada tu, ramai pekat beratok lah dekat kedai pajak gadai. Dia ambil gambar beratok kat kedai pajak gadai. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tolong nak pi pajak gadai, okey, tapi pi cari pajak gadai Islami. Dia panggil Ar-Rahnu, kan? Kan? Rahnu kan? Ar-Rahnu sebagainya. Ada pajak-pajak gadai Islami. Pi. Sebab riba. Dia faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh faham salli ala. Okey. Nurita Kamsing kata, pinjaman loan jika ada pilihan, pilih Islam. Wajib pilih yang Islami. Marini kata dah tukar dah KWSP kepada syariah. Kemarin alhamdulillah, kemarin dengar kuliah pagi, petang tukar terus. Bagus, alhamdulillah. Ustaz, saya ni nak tutup kredit kad konvensional, tapi nak tutup kena settle semua akaun besar, mampu bayar ansurans dia. Kalau saya settle sikit-sikit habis, apa hukumnya? Golden Eye tanya. Saya sebut dah tadi ni. Kalau mampu, settle semua. Kalau tak mampu, buat pelan-pelan dalam keadaan kita tak redha. Salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ni, Yuni Yasin kata apa? 10 tahun lepas saya dan suami berhenti daripada ejen insurans konvensional selepas dapat tahu tentang riba. Nekat tinggal terus, start from zero. Jangan risau, rezeki Allah Maha Luas. Tengok, confident. Dan saya yakin Yuni boleh kongsi pengalaman dekat kita, macam mana keadaan dulu waktu duduk konvensional dan keadaan sekarang. Kadang-kadang dapatnya tak sama macam yang hari tu, tetapi ketenangannya lebih, barakahnya lebih. Salli ala sayyidina Muhammad. Ar-Rahnu pijak gadai Islami, betul. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Sama juga ni, siapa tanya ni, perumahan ni, Ustaz, macam mana dengan pinjaman perumahan kerajaan masa tu tak perasan konvensional, bila dah perasan depa kata tak boleh tukar. Saya sebut dah tadi, kalau yang pentingnya nombor satu usaha. Kalau mampu tukar, tukar. Kalau tak mampu tukar, dalam keadaan kita dah usaha tapi tak dapat juga nak buat macam mana, taubat pada Allah atas kesilapan kita dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita beristighfar kepada Allah dan kita tak redha dengan apa yang kita teruskan tersebut. Alhamdulillah, Ida Nurshima pun sama dah tukar KWSP. Alhamdulillah. Okey, terus sebahagian besar ulama, bab riba merupakan perkara yang paling bermasalah, muskil sekali. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab berkata, ada 3 perkara yang saya berharap Rasulullah memberikan penjelasan yang detail, iaitu masalah datuk,
kalalah orang yang tidak mempunyai anak atau masalah orang tua, yakni tentang warisan keduanya, serta permasalahan riba, sebahagian permasalahan yang bercampur dengan riba. Syariat telah menyatakan bahawa segala wasilah yang menghantarkan kepada keharaman, maka hukumnya haram pula. Kerana semua sarana yang bantu ke arah hal yang diharamkan, maka dihukumi haram juga. Sebagaimana segala wasilah yang sebuah kewajipan tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Apa saja jalan yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram. Apa saja yang jalan untuk membawa kepada yang wajib, maka hukumnya wajib. Semayang tu wajib, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, hukum asas kepada wuduk tu sunat. Tapi disebabkan kita nak semayang yang wajib, yang memerlukan kepada wuduk, maka wuduk sebelum semayang tu jadi wajib. Nah, riba tu haram. Dan jalan-jalan yang membawa kepada riba juga, yang boleh membawa mencetuskan kepada riba tu juga haram. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, ambil berat sikit lah bab-bab yang macam ni. Ambil berat sikit macam ni. Tapi Nabi SAW dalam riwayat menyebutkan tentang akhir zaman, kita tak mampu untuk lepas daripada debu-debu riba. Lari pi lagu mana pun, debu kena juga. Debu kena juga, salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi paling tidak ada usaha kita nak keluar dari riba tu. Ada usaha kita nak keluar dari riba tu. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Sri Andayu and Badrin. Kita sediakan penerangan ustaz dan siap sekali dengan solution. Mudah-mudahan faham dan muka ada senyum. Alhamdulillah. Zainab binti Hashim, jazakallah khair, barakallah fiik. Nah, salli ala Sayyidina. Okey, Sujilani. Baik, sambung lagi. Dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Tadi ustaz kita yang baca Quran tadi nama Nu'man Bashir lah tu. Sebenarnya saya dapat nama dia. Abang dia nama Luqman Hakim. Luqman Al-Hakim. Jadi waktu dia nak keluar dulu Nu'man Bashir ni ada punya bahasa nak keluar kan. Saya pun pergi jumpa dengan kawan saya. Lah ni jadi YB dah. Ustaz Sayyidina Muhammad Yusni Makpiah. Jadi YB pendaga tu. Dan saya lihat semua pergi rumah dia malam-malam. Pergi nak cari nama anak. Saya ni suka nama anak-anak saya ni yang ada related dengan somebody. Pasal saya terkesan dengan seorang sahabat yang di Madinah. Saya jumpa dia. Dia nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia macam tu. Dia orang Indonesia. Dan dia subhanallah sangat berbangga dengan nama dia. Dia bangga sangat dengan nama dia sampai dia tulis buku tentang Abu Bakar As-Siddiq sebab nama macam dengan dia. Dan dia rasa saya bawa nama sahabat Nabi yang mulia ni. Oh, saya pun macam seronok lepas ni kata anak-anak saya semua saya nak bagi nama-nama figure-figure ni supaya dia boleh carry figure tu, dan mungkin paling tidak dia rasa dia malu kalau dia nak buat maksiat dengan nama dia tu. Kan, tu dia idea tu. Maka saya pun salli alaihi wasallam ustaz lah nama Aisyah, nama Luqman Hakim. Luqman Hakim ni yang bagi nama dia ialah Ustaz Allahumma salli ala Sayyidina Rusdi Yusuf, adik kepada Ustaz Ni'mat Yusuf Pondok Derang. Ulama lah saya bagi nama dia. Kemudian adik ni nak bagi nama apa? Nak bagi nama yang nama macam dengan nama abang dia tu. Maka bila jumpa Ustaz Yusni waktu malam tu, kami buka kitab ni. Buka terjumpa satu hadis. Hadis tu nama innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a lidinihi wa ardihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami ila akhir hadis tawil, panjang hadis tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, tengok siapa perawi nama tu. Perawi dia nama Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Luqman Hakim, Nu'man Bashir. Cantik lah. Okey. Lalu subhanallah, dapatlah nama dia Nu'man Bashir. Mudah-mudahan dia mewarisi sifat-sifat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, mudah-mudahan. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu anak-anak semua yang kemudiannya nama apa tu? Mus'ab Umair, tu sahabat Nabi SAW. Kemudian Uwais Al-Qarni, Fatimah Zahra, Khadijah At-Tahirah, semua nama-nama sahabat saya pun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, supaya dia rasa segan dengan nama tu, dan mudah-mudahan berkat daripada nama tu dia akan jadi seperti
pemilik asal nama tersebut. Gitu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nah, ini hadis ni riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia sebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam bab halal dan haram ni clear cut. Clear cut. Maksud apa? Clear cut ni, Cikgu Marzuki tanya, Cikgu Marzuki ni ada kaitan Cikgu Marzuki sini ke bukan? Kan? Cikgu Marzuki tanya, berapa orang anak-anak ustaz ni? Anak saya baru 8 orang. Baru 8 orang. Tu. Wah ni. Baru tu huruf baru tu dia ada bintang kat depan, bintang kat belakang dalam WhatsApp kan. Bol. Baru 8 orang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Alhamdulillah, Siti Khalijah kata semua saya dah tukar kepada Islamik. Alhamdulillah. Baik, semoga anak-anak ustaz cemerlang dunia akhirat. Salmusa. Amin rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah mengurniakan yang seumpamanya kepada mujua. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Yang halal jelas, yang haram jelas. Maksud dua-dua clear cut. Yang haram pun jelas, clear Allah bagi. Yang haram pun jelas, clear orang bagi. Namun kata Nabi, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Namun ada di antara keduanya yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang umur yang namanya syubhah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang ramai di kalangan manusia tak tahu tentang dia. Bukan semua orang tahu. Tu macam kita dibincang pasal ASB tadi. Siapa yang tahu? Tak tahu. Saya tak tahu. Tanya saya boleh sebut je ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Saya tak tahu. Pasal apa saya tak tahu? Pasal saya tak terlibat dengan yang tu. Siapa yang sebetul-betulnya tahu? Yang sebetul-betul tahu ialah orang yang terlibat dalam urusan tu. Dia tahu. Jadi dalam bab syubhah ni tuan-tuan, kita tak tahu. Ramai orang tak tahu. Manusia ramai tak tahu. Jadi apa tindakan kita dengan benda yang syubhah ni? Ingatlah Ibnu Munzir sebut syubhah ni ada 3. Syubhah ni 3 Ibnu Munzir sebut. Yang pertama, syubhah yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda yang asalnya haram. Kemudian dia ragu-ragu sama ada dia sudah berubah jadi halal ataupun tidak. Asalnya haram, dalam tu ada benda yang haram. Lalu dia kata, dah halal dah kot, dah bersih dah kot, dah suci dah kot. Hari tu haram. Maka kata Nabi SAW, kata ulama, kata Ibnu Munzir, meninggalkan itu lebih utama. Meninggalkannya lebih utama. Sebab apa? Sebab asalnya memang ada haram dah. Dia faham tak ni? Kata, tu produk tu Ustaz, hari tu dah kecoh, kata ada haram dekat dalam tu. Ada baby kat dalam tu. Sebut. Kan? Ada beliau kat dalam tu. Ustaz Syamad dia kata, tu. Lah ni okey dah kot. Nabi ulama kata apa? Meninggalkannya lebih utama. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, benda yang asalnya halal ataupun sah, namun dia ragu-ragu sama ada benda tu sallallahu alaihi Muhammad berubah menjadi haram ataupun tidak. Maka kata ulama, selagi tidak berlaku perkara yang menyebabkan dia haram, maka dia kekal halal. Macam dia kata orang yang ambil wudu. Lepas tu berjalan pergi masjid. Sampai masjid, batal tak? Ada orang berjalan lagu tu. Batal tak? Masa macam batal tapi macam tak batal, tapi macam tak batal. Lama maklum duk zikir apa kat pintu tu setengah jam dah. Tak tahulah batal tak batal. Duk zikir yang tu, subhanallah. Tuan-tuan saya sebab dia main was-was lagu tu. Selagi tak berlaku perkara yang menyebabkan batal, maka dia tak batal. Tapi ustaz, ada 3 benda. Ada bunyi tak? Bunyi. Tak dengar lah bunyi, tapi ada bunyi meletup saya. Apa benda tak tahu. Bunyi tak bunyi. 2, ada bau tak? Bau durian ada tak Ustaz? Tak ada, okey. Yang ketiga, ada rasa tak? Berasa tak? Rasa? Bukan rasa naik ke atas, rasa ke bawah. Tak ada Ustaz? Tak ada. Tak batal. Tu sana. Tapi Ustaz, tapi lagi. Ada perangai gitu. Faham tak? Selagi tak berlaku. Yang ketiga ialah ada 2 pihak. Yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak komen ni sikit ni. Sedap pula ayat dia. Sri Andayu kata apa? Alhamdulillah Ustaz, encik suami pun suka dengar live Ustaz. Ustaz, terima kasih. Hari-hari saya share dengan encik suami kalau ada live dulu Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Banyak ilmu yang kena dapat. Anak saya cakap muka ayah macam muka Ustaz. Mesti segak suami dia tu.
Alhamdulillah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, thank you Ustaz senyum atas penerangan riba ini. Oh, Ustaz senyum. Saya ikut sambil memberi penerangan sambil senyum. Rupanya dia panggil saya Ustaz senyum. Dipahami ko. Bolehlah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, faham tak? Yang kedua, yang ketiga kata Ibnu Munzir ialah satu pihak kata halal, satu pihak kata haram. Dua pihak yang ada otoriti, dua-dua, seorang kata halal, seorang kata haram. Maka macam mana keadaannya? Meninggalkannya itu lebih utama. Tinggalkan. Faham ni Ustaz Syibak? Berdalilkan kepada perkataan Nabi SAW yang dihafaz oleh cucu baginda Nabi SAW, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dia kata, Nabi kata, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil benda yang sahih yang tak meragukan kepada kamu. Boleh faham lah? Dia keluar lah. Bila dia keluar, dia tenang. Tidak dia gelisah. Lagu mana ni? Ni Nabi kata apa? Barang siapa yang mengambil daripada benda yang syubhat, barang siapa yang berhati, famanittaqa asyubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'ardhihi. Siapa yang berhati-hati, berjaga-jaga daripada benda syubhat ni, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Dia jaga agama dia, dia jaga kehormatan diri dia. Orang yang jaga daripada benda syubhat ni. Orang yang ambil benda yang syubhat ni, dia kemungkinan boleh terjerumus kepada benda yang haram. Itu hati-hatilah. Di cara untuk kita jaga sebelum kita masuk kepada yang haram, kita berhati-hati dengan perkara yang syubhat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah habis dah dekat Instagram. Sahabat-sahabat Instagram boleh pindah ke Facebook sebab ada saya nak habiskan sikit lagi. So mungkin dalam 10 minit lagi insya-Allah. Tuan-tuan sahabat Instagram boleh pindah dekat Facebook. Jafri Abu Bakar Mahmudi. Jafri Abu Bakar Mahmudi. Okey. Dalam kitab-kitab sunan terdapat sebuah hadis riwayat daripada Hasan bin Ali. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la ribuka." Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ad-Darimi. Kemudian pada hadis-hadis yang lain disebutkan dosa adalah sesuatu yang merisaukan hati dan meragukan dirimu serta kamu tidak suka manusia lain melihatnya. Itu tanda dosa. Dan riwayat yang lain disebutkan, mintalah fatwa daripada hati kamu. Meskipun manusia memberi fatwa dan mereka memberikan kamu fatwa. Bila sebut dosa ni, dia sentiasa bagi keraguan, dia ragu. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Takut sekali orang tengok, itu menunjukkan bahawa benda tu tak betul. As-Sawri meriwayatkan daripada Asim, daripada Sya'bi Ibn Abbas mengatakan ayat yang terakhir kepada baginda Rasulullah SAW, yang turun kepada baginda Rasulullah SAW adalah ayat tentang riba. Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Hubaisyah. Ahmad meriwayatkan daripada Yahya, daripada Sa'id Ibn Arubah, daripada Qatadah, daripada Sa'id Musayyib mengatakan Umar Al-Khattab berkata, sesungguhnya di antara ayat yang terakhir turun ialah ayat mengenai riba, dan sesungguhnya Rasulullah meninggal sebelum memberikan tafsiran tentang ayat tersebut kepada kami. Maka tinggalkanlah riba dan hal yang meragukan. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Mardawih daripada jalur Hiyai bin Bastam. Dia meriwayatkan daripada Dawud bin Abi Hind, daripada Abu Nadrah, daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Umar Al-Khattab pernah berkhutbah kepada kami. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya akan melarang sesuatu, barangkali hal itu bermanfaat bagi kamu, dan saya akan memerintahkan sesuatu yang barangkali hal itu tidak bermanfaat bagi kamu. Sesungguhnya di antara ayat Quran terakhir turun ialah ayat tentang riba, sedangkan Rasulullah SAW meninggal sebelum menjelaskan, yakni memberikan tafsiran ayat tersebut kepada kami. Maka tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan bagi kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Cara dia macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada keraguan, maka subhanallah, Fatin At-Taharah, terima kasih, pindah daripada Insta mai ke page, terima kasih. Tinggal benda yang meragukan kita. Masa boleh tak boleh, tinggalkan. Ambil yang selamat. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi bersabda, riba mempunyai 73 pintu. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim meriwayatkan pula daripada hadis Amru bin Ali Al-Falsi dengan sanad yang sama. Kemudian dalam riwayat ditambah yang paling ringan dosanya, yang paling ringan, Allah Rabbi, ni riba ada 73 pintu kata Nabi SAW. Yang paling ringan daripada
riba tu ialah seumpama apa? Seumpama seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Ibarat Allah sebab nah, dahlah Allah isytihar perang kat dia. Yang paling ringan daripada istilah riba tu, ibarat dia macam apa? Macam berzina dengan ibu dia sendiri. Sedangkan riba yang paling berat adalah seperti menghilangkan kehormatan seorang muslim. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan hadis sahih. Ibnu Majah berkata daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, riba memiliki 70 bahagian dan yang paling ringan ialah seperti seorang berzina dengan ibunya sendiri. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sa'id al-Abi Khairah, dia mengatakan sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu Hasan telah bercerita kepada kami bahawa Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi yang bersabda, akan datang satu zaman di mana manusia memakan riba. Ditanya kepada Rasulullah, apakah manusia semuanya? Baginda menjawab, barang siapa di kalangan mereka yang tidak memakan riba, mereka akan terkena debu-debu riba. Tuan-tuan rasa kita duduk zaman tu tak? Kan? Riba ni pekat makan riba belaka. Semua pekat beramal dengan riba belaka. Ada orang yang tak beramal dengan riba, tapi tetap dia akan kena debu-debu riba. Macam kita bincang marilah di antara konvensional dengan loan Islamik tu. Salat selamat tuan-tuan. Usaha juga nak keluar. At the end hujung-hujung kena juga. Ada juga unsur-unsur sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Beli kereta loan Islamik, alhamdulillah. Beli kereta loan Islamik, alhamdulillah. Subhanallah. Saya tengok loan ni loan Islamik kan konvensional. Tuan kata pegawai bank tu, tuan mai ni dengan ketayak atas kepala, saya tak pilih dah, saya memang bagi kat tuan loan Islamik dah. Oh, terima kasih, alhamdulillah. Okey. Solat Jumaat. Sign pula. Oh, dapat Roadtag, pelekat Roadtag. No, insurans pula konvensional. Insurans pula konvensional Musliman. Bukan setakat loan, insurans yang kita nak ambil, yang nak insure loan kita dan insure kereta kita, pastikan dia juga Islami. Faham lah? Salli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu ambil berat sikit bab-bab yang macam tu. Tu takut lah Ustaz belanggak sana, Ustaz belanggak sini, Ustaz tu. Pasal tak berkat. Duduk atas kenderaan, duduk atas jalan tu, tuan-tuan semua. Ni macam mana nak nampak? Kalau boleh nampak lah, kalau Allah boleh highlight yang ni loan riba, dia warna dia merah macam tu. Bukan cat merah, dia nampak macam highlight merah tu. Yang ni loan Islamik, dia hijau sikit ke apa. Faham ni? Yang ni loan Islamik, insurans merah. Insurans konvensional merah campur hijau kalau. Allahumma salli ala Muhammad. Kita takut sekali benda hilang berkat. Hati-hati tuan-tuan, ambil berat sikit bab-bab yang macam ni. Kita nak ambil loan, kita nak ambil insurans, kita nak cover insurans apa, loan sebagainya, macam tuan-tuan, pastikan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang nak ambil apa ni dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad, apa ni ni loan apa, peribadi, personal, bukan personal loan, ni insurans, life insurance kan. Pastikan kita ambil yang tu Islamik. Walaupun nama dia tak takaful, kadang-kadang bukan nama dia takaful. Nama dia apa-apa tapi Islamik punya. Okey. Asalkan dia Islamik. Salli ala Muhammad. Faham tak ni? Lagi apa kata apa? Kad kredit. Pastikan kad kredit yang Islamik. Dia faham dah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul? Baik. Betul, kena buat banyak homework kali ni, Liana kata. Betul. Kena pastikan sebab kita tahu dah, Allah dah cerita tentang kedahsyatan dia, kesan daripada riba tu. Lepas tu hidup tak berkat tuan, lepas satu pekat duk main macam-macam dalam hidup kita ni, bertimpa-timpa. Ustaz kita ni pergi mengaji, pergi kuliah, dengar kuliah tak berhenti tuan-tuan, tapi masih duduk beramal dengan riba. Hati-hatilah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung, tambah lagi.
Hal yang semisal diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan sebagainya. Di sini para ulama mengharamkan setiap wasilah ataupun jalan yang menjerumuskan kepada keharaman. Sebagaimana terkandung sebuah hadis Imam Ahmad riwayatkan daripada Aisyah, dia bercerita bahawa ketika ayat-ayat akhir daripada surah Al-Baqarah berkenaan dengan riba turun, Rasulullah keluar ke masjid dan membacakannya di hadapan para sahabat, maka Rasulullah mengharamkan jual beli khamar. Jual beli khamar. Khamar tu haram, jual beli khamar juga haram. Minum khamar itu haram, maka urusan berkaitan dengan khamar juga haram. Khamar ni bahasa mudah kita arak lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bahasa mudah kita arak. Walaupun khamar ni ada maksud dia tersendiri, tapi ulama mengkiaskan kepada urusan mabuk itu, hasil daripada mabuk itu disebut khamar. Khamar ni adalah perahan anggur yang diperam sehingga berbuih. Dia ni kadang depa tak guna anggur dah, depa guna tempat dekat kampung sana minum ayak baja lagi. Ni ada nak beli yang mahal kan, minum ayak proses daripada baja sawah tu, buat macam-macam proses macam-macam. Bukan isu bahan tu, tapi isu hasil yang mabuk. Itu pengharaman, ini disebut sebagai khamar. Bukan setakat yang tu, maka urusan yang terkait dengan dia tu juga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan jadi apa? Haram. Sebagian imam yang membicarakan hadis ini mengatakan ketika diharamkan riba dan wasilah-wasilah, yakni jalan-jalan menuju kepada riba, maka diharamkan pula khamar dan semua sarana yang berkaitan dengan itu, baik jual beli dan lainnya. Hal ini sebagaimana hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika diharamkan lemak, mereka menghiasi dan menjualnya, kemudian memakan hasilnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Sambung muka surat 526 nak habis dah. Mereka mengatakan tidaklah seorang menyaksikan. Tengok ni lah. Ni dia punya wasilah dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mereka mengatakan tidaklah seorang yang menyaksikan, jadi saksi, dan menulis riba. Sallallahu alaihi wasallam, dia tukang tulis, kecuali ditampakkan ke dalam akad syar'i, maka akad tersebut menjadi fasad dan rosak. Sesungguhnya yang dinilai dalam sebuah akad adalah maknanya, bukan bentuk dan atau gambaran lahiriahnya, kerana setiap amalan tergantung kepada niat dia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kesan daripada siapa? Bukan setakat orang beramal dengan riba, kawan yang jadi saksi, kawan yang tukang tulis. Dalam hadis saya disebutkan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, tapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah di antara perbincangan kita pada hari ini. Esok insya-Allah kita akan sambung lagi ayat ke-276, 277, dan masih lagi membincangkan tentang riba. Panjanglah tuan-tuan bincang dengan riba ni, subhanallah. Tugasan kita hari ni, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan, ialah tolong cek balik apa muamalah kita. Tuan-tuan cek balik loan bank kita. Tuan-tuan cek balik insurans, life insurance kita. Tolong cek balik sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pajak gadai, akaun simpanan. Cek hari ni, tugas kita cek yang tu. Tak pergi mana hari ni kan, duduk rumah je, PKP pergi mana. Atau yang kerja, tolong cek sat. Kalau boleh usahakan sesuatu untuk keluar daripada riba tu, usahakan sesuatu supaya kita dapat keluar daripada riba, insya-Allah. Dan saya semak ini, tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk hari ni. Jangan lupa temu janji kita esok. Dan sekejap lagi pun saya ada kuliah subuh, kuliah duha pukul 10 pagi. Sahabat-sahabat yang berkelapangan, 9 pagi insya-Allah, 9 pagi lagi kuliah, kita menggunakan buku ni. Sekejap lagi pukul 9 pagi kita guna buku ni. Doa dalam Quran, kisah dan tafsiran dia. Qasas wa tafsir ad-da'iyatil Quran. Kisah dan tafsiran dalam Quran, insya-Allah. Kita baru buka buku ni untuk pukul 9 sekejap lagi. Kuliah bulanan bagi pihak KWSP Penang, Georgetown, insya-Allah. Tuan-tuan, jadi cukup sekadar itu. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat menyaksikan.
Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Zubaidah, terima kasih Muhammad Irwan, Aisyah Ahmad, terima kasih usaha, insyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk keluar daripada riba ni. Lagi siapa? Terima kasih Fajar Indut, Marini Abdul Rahman, Kak Tembikai Merah, Kak Jun. Sadiq Al-Asim Muhammad. Kalau mampu keluar Kak Jun, kalau tak mampu nak buat macam mana? Datrah Syari, terima kasih. Zahra Hussein, terima kasih. Nurma Abdullah, Fauzia Hamzah, terima kasih. Azlina Burhan, terima kasih. Kak Malihah, terima kasih. Hasanuddin Ahmad, terima kasih. Tengku Safariza, betul setelah keluar dia akan lebih tenang. Azlina Burhan, terima kasih. Syukur, terima kasih. Dia Naura, terima kasih. Rohani Haid Hitam, terima kasih. Siti Khairunisa, terima kasih. Nabi Rosbulan, terima kasih. Zahara Hussein, terima kasih. Rohana Yunus, terima kasih. Okey. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa lagi.